segala apa jua ketetapan yang Allah, yang Rasul tetapkan atas kita, sebenarnya semua itu untuk kebaikan kita. Bagi Allah Subhanahu wa taala, dia maha sempurna. Tak ada apa yang perlu bagi dia. Tak ada apa yang perlu bagi Allah Taala. Dia sempurnalah. Kita sembah dia ke, kita tak sembah dia, kita patuh, kita tak patuh, kita ikut, tak ikut, Allah tetap sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Munzul qidam, daripada qidam sehinggalah selama-lamanya. Kesempurnaan Allah tak akan tergugat sama sekali. Maka apa jua yang Allah Ta'ala beri kepada kita, fardu itu untuk kita belaka. Bila Allah Ta'ala berikan kepada kita semayang, itu untuk kita, supaya kita kuat dalaman kita. Kerana kita ini sebagai manusia, dia terdiri daripada jisim dan juga rohani, jasmani, rohani. Maka diberi kepada kita semayang untuk kebaikan kita. Allah Ta'ala beri kepada kita puasa, fardu pada kita puasa untuk kita. Allah Ta'ala fardu kepada kita zakat untuk kita, supaya masyarakat ini akan hidup dalam keadaan yang seimbang. Kalau yang kaya itu, dia kaya, Islam benarkan dia kaya, tetapi dia tidak lupa tanggungjawab dia kepada yang miskin. Maka yang miskin juga dia ingat bahawasanya sekalipun dia itu miskin, ada orang yang ingat pada dia, ada orang yang akan bayar 2.5% daripada harta dia untuk si miskin. Maka tak adalah dia rasa macam tertekan sangat. Dan begitulah jua segala apa, jua kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Semua itu untuk kebaikan kita. Dan seperkara lagi yang perlu kita ingat daripada hadis ini, bila Rasulullah SAW sebut kepada kita, Inna Allah faradal fara'idha fala tudayyi'uha. Allah telah fardukan kepada kita kefarduan. Dalam ungkapan hadis ini, kefarduan yang disebutkan oleh Rasul itu adalah umum, meluas. Maka amat tidak tepat jika kita hanya menganggap kefarduan itu dalam perkara-perkara yang ada dalam rukun Islam saja. Menjadi satu kesalahan jika kita menganggap Allah Ta'ala hanya fardukan bagi kita semayang, puasa bulan Ramadan, zakat, haji, itu saja. Walhal Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang menetapkan kefarduan kepada kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau bab ekonomi, Quran nyatakan cukup jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jelas ada kefarduan di situ, yang boleh, yang tak boleh. Dalam hubungan kita kemasyarakatan, ada Allah Ta'ala tetapkan, Rasul tetapkan kepada kita. Dalam sosial, ada Allah Ta'ala tetapkan bagi kita, ada Rasul tetapkan bagi kita. Dalam perkara berkaitan dengan jenayah, Allah Ta'ala tetap bagi kita, Rasul pun tetapkan bagi kita juga. Dan begitulah aspek kehidupan kita. Maka bila kita dengar kata Rasul SAW fardukan ke atas kita beberapa kefarduan, kita kena percaya bahawasanya kefarduan itu meluas, bukan sekadar yang ada dalam rukun Islam saja. Karena itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dalam bab ibadat pun ada fardu ain, ada fardu kifayah. Dalam perkara yang selain ibadat pun ada fardu ain dan ada fardu kifayah, sama juga. Dalam bab ibadat ada semayang yang fardu ain, semayang fardu, ada yang fardu kifayah, semayang jemaah. Dalam bab ekonomi pun ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dalam bab politik sama, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dalam bab
hubungan suami isteri, ada yang fardu ain, ada yang fardu yang berbentuk kifayah. Jadi kita kena faham bahawasanya kefarduan itu meluas. Dan apabila kita hanya mempunyai fahaman yang sempit, kita hanya tengok kefarduan yang Allah Ta'ala tetapkan atas kita dalam beberapa aspek saja, maka menyebabkan umat Islam dalam beberapa keadaan dia meninggalkan beberapa perkara yang cukup penting, yang kadang-kadang sudah sampai kepada tahap fardu ain. Contoh, kalau kita tengok berkaitan dengan ekonomi sebagai contoh dalam masa yang terhad ni kan, apabila kita melihat bahawa ekonomi itu semuanya fardu kifayah belaka, maka kita melihat sekarang ni umat Islam berada dalam keadaan kemunduran, khususnya di negara kita berkaitan dengan ekonomi. Tidak ada semangat secara menyeluruh kalangan kita umat Islam untuk menguasai ekonomi, kerana mungkin sebahagian daripada kita hanya memahami bahawasanya kefarduan itu, ketetapan Allah Ta'ala itu yang perlu kita patuhi hanyalah berkait dengan perkara-perkara ibadat. Yang itu saja yang akan bawa kita kepada syurga. Perkara lain, perkara keduniaan, ekonomi, tak ada pun tak apa. Sebab tu kadang-kadang kita dengar miskin pun tak apa, yang penting masuk syurga. Betul, tak salah, betul. Tak apalah bila kita tengok bangunan yang tinggi, kita kata tak apalah, ini untuk mereka orang kafir, mereka memang untuk dunia, kita di akhirat, rumah kita ala kada, udahlah. Kadang-kadang kita dengar fahaman-fahaman itu, ungkapan tu betul, tapi di sebalik ungkapan itu sebenarnya kemalasan. Di sebalik ungkapan yang betul tadi, betul, kita nak akhirat, betul, tapi di sebalik ungkapan itu adalah kesalahfahaman terhadap agama. Waktu kita tengok sahabat Nabi, ada Osman bin Affan, kaya ya amat. Osman bin Affan kaya ya amat. Kalau orang zaman sekarang sebut kaya gila. Tahu macam mana kaya gila? Kaya betul, sehingga dibelinya pergi tu. Sehingga dibelinya pergi. Orang Islam tak ada duit, masalah apa nama, nak dapatkan air, macam mana selesai masalah ni? Osman ibn Affan beli pergi. Kalau zaman kereta sekarang ni kan, seolah-olah dia beli lembaga air Perak. Betul kan? Kalau nak bagi dia punya permisalan, ya, seolah-olah dia beli Syabas di Selangor tu, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dan bila dia beli, bukan untuk dia, diwakafkan. Itu diwakafkan. Maka sehingga sekarang ada bangunan dibina dekat Arab Saudi itu, menara wakaf, hasil daripada yang dibeli oleh Sayyidina Osman. Tapi kadang-kadang ungkapan kita kan, betul ungkapan tu, di sebalik itu sebenarnya kemalasan, di sebalik itu sebenarnya adalah salah faham. Karena itu bila kita tengok statistik ataupun nombor yang terbaru lah, yang ditanya kepada pihak berkuasa, berapakah kemampuan ekonomi umat Islam pada ketika ini, dikira dengan kiraan equity. Equity ni maksudnya pemilikan orang Islam di Malaysia berapa? Bumi Putra tu bukan semua Islam pun, sebahagian bukan Islam, majoriti Islam lah. Maka dinyatakan equity Bumi Putra hanyalah 16.2%. Ada berapa peratus lagi tu? 80% lebih lagi. Penguasaan itu siapa? Orang bukan Islam. Penguasaan yang tu siapa? Luar negara menguasai. Jangan lupa kan? Sebahagian daripada 80% itu adalah penguasaan daripada luar negara, membeli equity, pemilikan dalam negara kita. Dan sebahagian adalah penguasaan bukan Islam. Yang penguasaan orang Islam adalah 16.2%. Kerana mungkin kita memahami bahawasanya kefarduan atas kita hanya sembahyang, zakat, puasa saja. Walhal kefarduan atas kita melebihi daripada itu. Antara kefarduan atas kita adalah bagi memastikan izzah bagi umat Islam. Izzah ni maksudnya kemuliaan bagi orang Islam. Wajib, fardu ain atas setiap kita. Atas setiap kita, atas hak bercakap, atas hak mendengar, atas hak tidur. Tiga-tiga kena. Ya. Semua kena. Memastikan
kemuliaan bagi umat Islam. Kena. Sebab tu kalau kita tengok kita lah di Kati ni bukan. Kalau di Ipoh jangan cerita lah. Kalau di Kati, cuba kita kira berapa banyak kedai orang Islam, berapa banyak kedai orang bukan Islam. Cukup dah kan. Gilenggong sama, Kuala Kangsar pun sama. Walaupun sekarang makin bagus, alhamdulillah, tapi pada pandangan kita masih belum. Sasaran dasar ekonomi baru menetapkan 30%. Itu tahun 1970 berapa tu? Sehingga 1990. Sasaran 30% ikuti orang Islam, tetapi yang dicapai tak pernah mencapai 30%. Tak pernah mencapai 30%. Dengan semangat dasar ekonomi baru yang dah habis 1990, yang terbaru disebut, yang saya sebut tadi 16.2% saja. Maka betapa perlu bagi kita untuk kita lihat balik apakah kefarduan Allah atas kita yang ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasul ke atas kita. Di mana kita nak banding dengan Sayyidina Uthman, di mana kita kalau nak banding dengan Abdul Rahman Ibn Auf yang menaja satu batalion perang. Kita bukan nak perang orang pun. Tak payah perang sekarang di Malaysia ni. Kan? Tapi dengan duit yang banyak tu, kita boleh selamatkan akidah orang Islam dan kita boleh sebarkan Islam. Kata Nabi, kadal faqru ayakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan bawa kepada kekufuran. Mudah-mudahan sikit sebanyak itu dapat kita ambil manfaat yang baik pada Allah. Kurang tak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kerana terlajak.